Hai, Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih anda menonton kami kembali di program Apa Khabar Malaysia. Sekejap saja kita dah 22 Oktober 2024. Hari ini bersama saya Nur Salihah Azmi bersama saya Helena Palavi. Apa khabar anda semua? Dan diharapkan anda semua dah bersarapan, dah minum susu dan juga keluar untuk mendapatkan sinar vitamin D. Kerana susu ada kalsium, vitamin D baik. Kalsium dan vitamin D ni baik untuk pertumbuhan tulang. Ya, dan pagi-pagi juga bila kita memilih sarapan tu, elok jugalah kita fikirkan vitamin dan juga nutrisi yang kita letakkan untuk minuman dan juga makanan kita. Tapi kalau saya nak mulakan pagi, saya mulakan dengan kopi, pasti. Dia ada orang pilihan tu masing-masing lah. Apa pun pastikan anda isi perut anda kerana kalau kita tak bertenaga, macam mana kita nak mulakan hari kita. Okey, dan hari ini kami nak kongsikan kepada anda, kita masih lagi berbicara tentang belanjawan 2025. Antara yang menjadi perhatian adalah jumlah belanjawan itu sendiri 421, antara yang tertinggi, dan belanjawan 2025 yang telah pun diumumkan pada Jumaat lepas oleh Perdana Menteri yang merangkap sebagai Menteri Keuangan juga. Ianya satu belanjawan yang bersifat mesra rakyat dan menepati hasrat, dan ia adalah paling penting adalah untuk menangani isu kos sara hidup. Dan pengarah program sarjana pentadbiran perniagaan MBA dari Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, kenaikan gaji minimum itu daripada 1,500 kepada 1,700 merupakan satu langkah susulan kepada penyelarasan gaji penjawat awam dan menunjukkan komitmen kerajaan terhadap kesejahteraan rakyat. Selain itu, kita ada juga bantuan untuk golongan yang kurang berkemampuan seperti sumbangan tunai ramah STR, sumbangan asas rahmah atau SARA, dan bantuan daripada jabatan-jabatan kebajikan masyarakat terus dinaikkan. Dan kita juga ada subsidi bersasar yang akan dinikmati rakyat. Itu antara intipatilah belanjawan 2025. Ya, sedikit berkenaan tentang pasca belanjawan 2025. Sekejap lagi juga pun kita nak bawakan sedikit juga perkongsian berkenaan tentang pasca belanjawan 2025. Nak fokuskan sedikit tentang bidang sukan. Tapi seterusnya yang apa yang kami nak kongsikan dari portal bernama.com berkenaan tentang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalurkan sumbangan RM50,000 kepada PENA. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalurkan sumbangan RM50,000 bagi membaik pulih fasiliti Rumah Persatuan Penulis Nasional PENA sebagai tanda sokongan kerajaan terhadap usaha memartabatkan dunia penulisan dan juga kesusasteraan negara. Menerusi hantaran di Facebook, Anwar berkata bantuan itu disalurkan setiausaha politiknya Ahmad Farhan Fauzi yang bertemu pihak PENA bagi mewakili beliau untuk membincangkan usaha memartabatkan dunia penulisan dan kesusasteraan negara baru-baru ini. Dan dalam pertemuan itu juga ianya berlanjutan daripada sesi dialog antara beliau bersama 7 sastrawan negara pada Jun lepas yang telah mencetuskan pelbagai idea bernas berkait usaha pemerkasaan seni, budaya dan sastra di negara ini. Dan pastinya bidang penulisan dan juga kesusasteraan ini dapat dibangunkan dengan lebih baik di negara Malaysia, dan pasti kita tahu kita ada banyak penulis yang begitu kreatif di Malaysia ini, Lina. Betul, dan usaha untuk membuat terjemahan daripada karya-karya agung bahasa asing ke bahasa Malaysia juga satu perkara yang harus dipuji. Baik, kita nak terus saja lihat kepada perkembangan cuaca untuk hari ini dan kemudian bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Menjelang kepengerusian ASEAN 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi telah merancang pelbagai agenda dan program bagi memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia termasuk mesyuarat khas bersama Menteri-Menteri Pendidikan Tinggi kerana lazimnya mesyuarat hanya tertumpu kepada aspek pendidikan melibatkan pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Kebanyakan negara ASEAN menerima pakai dari segi cadangan Malaysia iaitu untuk mengkhususkan perbincangan dalam konteks pendidikan tinggi dalam ASEAN. Sebelum ini kita seperti yang kita sedia maklum, ia hanya tertumpu kepada senior, semata-mata itu senior ni untuk pendidikan ASEAN. Tapi pada kali ini, negara-negara ASEAN pada umumnya bersetuju supaya akan ada mesyuarat menteri-menteri pendidikan tinggi selepas mesyuarat menteri-menteri pendidikan ASEAN. Mengulas lanjut, beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meminta KPT untuk mengatur program dan mesyuarat khas berkaitan dengan pendidikan tinggi yang melibatkan Menteri Pendidikan Tinggi dari negara-negara ASEAN. Beliau turut menekankan kepentingan penglibatan setiap institusi pengajian tinggi dalam negara untuk menjayakan agenda kepengerusian ASEAN secara menyeluruh. Malaysia menyasarkan 10.4% tahun ke tahun peningkatan penumpang dari seluruh dunia bagi tahun 2024. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata pada Ogos Malaysia mencatat 8.7 juta penumpang bagi sektor penerbangan, peningkatan sebanyak 12.7% berbanding tahun sebelumnya. Menurut Anthony, sektor penerbangan awam Malaysia bakal berkembang 4% dipacu oleh perluasan penerbangan dan kepulangan syarikat penerbangan asing ke negara ini. Ini diikuti dengan permintaan untuk pengangkutan udara yang dijangka meningkat 4.3% secara purata setiap tahun dalam tempoh 20 tahun akan datang. As of 2024, we have witnessed a remarkable rebound in the airline industry, with many regions surpassing pre-pandemic air traffic levels. Connectivity to the Asia-Pacific region, for example, is expected to be fully restored by the end of this year. Anthony juga menyatakan Malaysia menjangkakan pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 6% hingga 6.6% untuk tahun 2024 bersamaan dengan kira-kira 20 bilion tan kilometer kargo bagi sektor penerbangan kargo udara. Pertumbuhan itu didorong oleh faktor-faktor seperti pemulihan ekonomi China, peningkatan dalam kitaran teknologi global dan penstabilan ekonomi. Polis merampas 214 karton minuman keras dipercayai tanpa cukai kastam dianggar bernilai lebih RM98,000 dalam dua serbuan di sekitar Gelang Patah Johor pada Rabu dan Khamis. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACPM Kumarasan berkata dalam operasi itu, pihaknya turut menahan seorang lelaki tempatan dan seorang lelaki warga asing bagi membantu siasatan. Menurut Kumarasan, dalam operasi pertama di Lebuhraya Tanjung Pelepas, Tanjung Kupang, Rabu lepas pihaknya menahan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV yang dipandu lelaki tempatan. Pihaknya menemukan dan merampas pelbagai minuman keras. Lelaki itu yang direman hingga hari ini telah dibebaskan dengan jaminan polis. Kumarasan juga berkata dalam operasi kedua di sebuah restoran di Tanjung Pelepas pada Khamis, pihaknya pula merampas 26 karton minuman keras pelbagai jenis dipercayai tanpa cukai kastam. Seorang lelaki warga asing yang juga pekerja restoran berkenaan kini direman hingga Ahad ini bagi membantu siasatan. Sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nurni Samsila Osman. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
kalau anda rasa tiba-tiba daripada ketinggian 185 tiba-tiba dan sepanjang lama berbulan-bulan bertahun-tahun 180 je tinggi aku sekarang ni. Kenapa ya? Mengapa ya? Itu mungkin antara simptom osteoporosis. Dan untuk bercakap tentang osteoporosis, kita bersama dengan tetamu kita di studio pada hari ini. Terima kasih Dr. Anwar Ali, pakar bedah ortopedik daripada KPG Specialist Healthcare Centre Kinrara. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kerana menjemput. Baik, Doktor, tadi Saleha kata breakfast dia suka minum kopi. Kopi ini ada kaitan dengan kalsium, penyerapan kalsium. Adakah betul, sejauh mana itu adalah satu fakta? Kafein adalah antara penyebab. Okey. Antara dia bukannya wajib you minum kopi you dapat osteoporosis, tak semestinya. Tapi antara benda-benda lain adalah alkohol, cigarette smoking, itu pun antara faktor-faktor yang boleh contribute kepada osteoporosis. Okey. So, bercakap tentang osteoporosis ini sendiri, sebenarnya apa perbezaan antara osteoporosis tu, tulang rapuh dan sebagainya, dan ia dikatakan adalah satu penyakit yang senyap. Kita tak tahu kita ada sakit tu kecuali kalau tulang kita patah. Betul ke doktor? Okey, kita kena tahu apa itu osteoporosis dululah kan. Osteoporosis ni adalah penyakit tulang yang dicirikan oleh kehilangan ketumpatan tulang dan microarchitecture tulang tu sendiri yang menyebabkan tulang tu jadi rapuh. Macam contohlah, saya ada seorang pesakit baru-baru ni lah, umur 80 tahun, dia masak untuk anak dia yang OKU, kena minyak, dia alirkan tangan, kena kabinet, patah. So sampai ke tahap itu rapuhnya tulang lah. So bila kita ada masalah dengan mineralization tulang dan juga microarchitecture ni berubah, tulang jadi rapuh, jadi senang patah. Itu adalah osteoporosis. Jadi sebenarnya kalau menyebut tentang osteoporosis ni, golongan ataupun kelompok mana sebenarnya lebih prone ataupun lebih terdedah kepada osteoporosis ini, doktor? Baik, untuk osteoporosis ni memang betul, kalau nak dikirakanlah 50% daripada perempuan postmenopausal dia develop osteoporosis. Tapi jangan lupa juga sebab hari ini awareness untuk osteoporosis. Osteoporosis ni boleh berlaku untuk lelaki above 60 ataupun ada penyakit-penyakit lain lah yang kita boleh bincang nanti. Kanak-kanak pun boleh dapat osteoporosis. Bukannya hanya orang tua sahajalah, tapi yang biasa kita gembar-gembur ni orang tua, postmenopausal woman yang dapat osteoporosis. Okey, kenapa ia terjadi, doktor? Osteoporosis ni dia berkait rapat dengan metabolisme dua benda. Satu ialah vitamin D, yang kedua adalah kalsium. Jadi vitamin D ni dia penting untuk absorption kalsium. Jadi untuk tambah kalsium dalam badan kita perlu vitamin D. Masalahnya sekarang matahari panas sangat kan. Kita nak bagi anak-anak keluar matahari, berjemur matahari kita, jangan nanti gelap. Jangan nanti sekarang kena kanser kulit dan macam-macam kan. Tapi dengan tidak ada exposure pada matahari ni, vitamin D boleh berkurangan dalam badan dan menyebabkan ketumpatan tulang kita tu jadi tak baguslah. So jadi pengumpulan pengumpulan kalsium dalam tulang ni bermula daripada kanak-kanak lagi. Jadi kita kena dapatkan kemampatan tulang yang maksimum by the time umur kita 30 hingga 40 tahun. Jadi lagi tinggi kemampatan tulang pada umur tersebut, risiko osteoporosis akan berkurangan semasa kita berusia lah. Contoh macam kita menabung lah kan. Kita tabung duit banyak. Usia tua nanti kita ada duit kan. Kalau yang ini kalsium tak banyak, lama-lama osteoporosis pada usia yang lanjut. Selain vitamin D, mungkin apa lagi suplemen ataupun makanan yang boleh diambil untuk kita nak elakkan osteoporosis ni, contohnya, doktor? Dia masalah sikitlah sebab sekarang ni banyaknya ikan-ikan yang bagus untuk ni adalah ikan-ikan T20 kot. Salmon, sardin dengan dalam tin, yogurt, susu dan hasil-hasil tenusu, cheese dan sebagainya lah. Tapi kita masih boleh pilih telur? Boleh, ya betul, setuju. Okey. Baik, doktor, tadi doktor kata ada penjagaan tulang ini harus bermula daripada kanak-kanak dan sebagainya. Adakah pengambilan vitamin D untuk kanak-kanak, bayi itu terutamanya, membantu maksimumkan bone density dia menjelang umur 30-40 tahun itu? Sebenarnya dalam diet pun dah cukup. Sebab kanak-kanak, baby kita dah bagi minum susu kan. Susu pun tinggi kalsium dan vitamin D lah. Bila kanak-kanak kita dengar dia orang ambil yogurt, dia orang ambil kalsium dan sebagainya lah kan.
Jadi benda dalam diet sendiri pun dah mencukupi sebab requirement untuk vitamin D adalah antara 400 hingga 1000 international unit sehari. Okey. Untuk kalsium dalam 1200 hingga 1600 miligram sehari pun dah mencukupi. So kita boleh dapat dalam sayur-sayur hijau, macam kita cakap tadi lah, ikan beef liver dan sebagainya lah. Okey. Mencukupi. Doktor, kita tahu bahawa osteoporosis ni adalah silent killer, silent disease. Kita tak tahu bahawa, kita memang tahu dia takkanlah menyebabkan hidup kita dipendekkan umur, tetapi ia boleh mengganggu hidup kita. Namun apa yang perlu kita perhatikan simptom-simptom awal? Adakah tadi macam saya cakap ketinggian tu jadi rendah? Okey, tempoh tu berapa lama? Yang ini susah sikit. Sebab apa? Kalau yang lain-lain ni kita panggil silent killer. Contoh jantung semua silent killer. Dia tiba-tiba bila attack kita boleh menyebabkan kematian. Betul. Tapi dalam osteoporosis ni dia adalah silent disease. Okey. Dia tak ada banyak simptom. Kita tak ada nak kata ada headache, sakit perut ke yang menunjukkan kita ada osteoporosis. Tapi macam yang Ella cakap tadi lah, orang lain nampak kenapa dia ni makin kecil, makin rendah, dia punya posture semakin bongkok. Macam hari tu kita nyanyi lagu Nenek-Nenek si Bongkok 3 tu kan. Dia untung dia kahwin dengan anak raja in the end. Tapi untuk yang orang-orang yang osteoporosis ni, bila dia patah, lain pula jadinya. Patah tulang belakang. Ada 3 tulang yang paling penting untuk kita perhatikan. Tulang belakang, tulang pergelangan tangan dan juga tulang pinggul. Sebab ini semua menyebabkan mobility kita terjejas. Jadi ini antara simptom dia. Biasanya simptom-simptom yang kita orang kata apa, perhatikan adalah betul you cakap tadi, ketinggian makin rendah, makin bongkok, sakit belakang, chronic back pain, dan kadang-kadang sakit-sakit biasa je, tulang rasa sakit-sakit macam tu aje. Dan you kena buat check up lah untuk apa yang perlu dilakukan untuk orang kata tengok apa dan bone density kita tu. Dia mula-mula sekali untuk pemeriksaan lah, kita ada a few yang sebelum tu lah, kita boleh check vitamin D punya concentration dalam darah. Kita boleh check kalsium dalam darah. Tapi kita punya orang kata apa, kalau untuk examination yang proper untuk ni adalah DEXA scan ataupun kita buat BMD lah. BMD adalah bone mineral density. Alat yang kita gunakan adalah DEXA, iaitu dual energy X-ray absorptiometry. Dia gunakan X-ray yang high dan low, alternate beam. Dalam 20-30 minit dia tembak, kita dapat picture lah tulang kita tu macam mana lah. Dan bila kita dapat result BMD ni, dia ada 2 skor yang kita nak kena tengok. Satu adalah T-score, satu adalah Z-score. T-score ni kita tengok umur kita berbanding dengan orang yang berumur 30 tahun. Kita nak tengok berapa dia punya perbezaan. So untuk osteoporosis ni dia minus 2.5 standard deviation. Kalau yang Z-score ni among sama umur. Saya umur 50, kita check dengan orang yang umur 50. Kita tengok ada tak difference antara composition tulang kita dengan dia. Jadi yang lebih accurate biasanya ialah T-score lah. Kita pakai T-score. Dos yang bawah minus 2.5, kita bagi treatment untuk osteoporosis. Okey, treatmentnya apa? Kita nak tahu treatmentnya apa? Treatment mula-mula sekali macam tajuk kita adalah gaya hidup sihat. Bagaimana kita nak amalkan tu? Antara yang kita galakkan adalah semua kena gravity driven, kena ada gravity. Tai chi, mungkin kita boleh buat yoga, pilates dan sebagainya lah. Berjalan, tapi kita tak boleh buat yang terlalu kuat impact. Boleh dapat osteoarthritis pula, lutut sakit, badan sakit, tulang boleh patah, jalan tempat yang tak sesuai dan sebagainya kan. Jadi itu antara exercise kita boleh buat. Tetapi untuk rawatan, kita biasanya kita minta buat BMD dulu. Bila dalam osteoporosis kita mulakan ubat lah. Ada banyak ubat lah. Antaranya bisphosphonate, denosumab. Untuk perempuan yang postmenopausal kita ada hormone replacement therapy dan sebagainya lah. Apa yang ubat-ubat ni buat adalah sebab sekarang ni dalam tulang kita adalah benda hidup. Jadi dalam tulang kita ada 2 jenis sel. Satu sel yang memusnahkan tulang, satu sel yang membina tulang. Dia kena selari. Homeostasis dia kena selari. So ubat-ubat ni dia prevent this osteoclast ni ataupun bone destruction. Jadi bone punya density akan bertambah kuat lah. Sebab bila dah berumur sikit ataupun osteoporosis ni,
pemusnahan tulang lebih banyak berbanding dengan pembinaan tulang baru. Jadi kita betul-betul kena prihatin dengan Cak Na juga dengan kesihatan kita ni. Jadi doktor, bercakap tentang di Malaysia ini kita ada gaya hidup kita tersendiri, okey. Jadi mungkin bila bercakap tentang osteoporosis ini, kita mungkin tertanya-tanya juga, adakah gaya hidup itu mempengaruhi seseorang tu mendapat osteoporosis? Contohnya macam kalau minum air berkarbonat ataupun air bergas dan sebagainya, adakah ianya juga menyumbang kepada osteoporosis itu? Actuallynya minuman bergas tu tak sangat, tapi kadang-kadang minuman bergas ni dia pun ada caffeinated jugalah. Okey. Tetapi sebenarnya yang lebih lifestyle yang lebih kita risau adalah obesiti dan sebagainya. Sebab diabetes 3 serangkai itu kan menyebabkan kita punya masalah pada renal, dan bila ada masalah renal ni, vitamin D kita tak dapat proses dengan lebih baik. Okey, baik doktor. Pesanan dan nasihat doktor kepada semua yang sedang menonton ini tentang penjagaan tulang yang sihat. Baik. Paling utama sekali ialah dapatkanlah check up lah bila certain umur tu, kita dapatkan check up sama ada kita tulang kita okey ataupun tidak lah. Kita kena hidup kena aktif lah, aktif. Dan paling utama sekali lah nasihat saya adalah untuk yang berusia ni, prevent daripada jatuh. Sebab trivial injury, jatuh sikit aja pun macam ni, satu step ke bawah aja pun boleh patah. Dan bila ada patah ni, life kita akan berubah lah. So paling utama sekali adalah prevent fall. Itu paling penting. Okey. Yang pasti jaga kesihatan Cak Na dengan juga yang perubahan dalam diri kita sendiri. Betul. Yang doktor katakan saya suka, begitu menarik, kekal aktif walaupun kita di tempat kerja ke, walau bagaimanapun kadang-kadang kita boleh bergerak juga dan melakukan aktiviti-aktiviti yang ringan nak jaga badan kita sendiri. Dan pasti kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita iaitu Dr. Anwar Ali, pakar bedah ortopedik KPJ Specialist Healthcare Center Kinrara. Terima kasih. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Tahniah kepada semua atlet yang berjuang di pentas Olimpik dan para Olimpik Paris. Ini termasuk pencapaian Chia Lik Ho dan Boni Bunyao Gustin yang berjaya merangkul pingat emas. Sukan diperhebat dan peruntukan 230 juta ringgit. Program podium latihan atlet Road to Gold, persiapan atlet menjelang Sukan Para Dunia termasuk Deaflympic Tokyo 2025. Bagi menyokong pembangunan sukan bola sepak, saya telah umumkan 15 juta ringgit disediakan kepada pasukan Harimau Malaya termasuk pasukan bawah 18 dan bawah 13 dengan kerjasama FAM bagi mendapatkan jurulatih terbaik mengikut sesi latihan terbaik serta diberi ganjaran yang setimpal kepada pemain. Kejayaan pasukan badminton negara antaranya bergu wanita saudari Piali dan saudari Tina, bergu lelaki saudara Zafir dan saudara Izzuddin mengharumkan negara pelbagai di kejohanan antarabangsa. Dan ini menyenangkan lihat pasukan pelbagai kaum, tidak kira kaum, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama negara. Baiklah, kami teruskan lagi membawakan kepada anda berkongsi berkenaan tentang merealisasikan Belanjawan 2025, dan hari ini kita nak memfokuskan kepada memacu kepada pembangunan sukan negara, dan diberitahu dana seluruhannya 230 juta. Pasti banyak agenda yang akan dilakukan, Lina, ya. Betul, dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita, Datuk Dr. Pekan Ramli, seorang penganalisis sukan. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Dan apa pendapat Datuk 230 juta peruntukan untuk perkembangan sukan?
Yang pertama sekali lah kita ucapkan terima kasihlah kepada kerajaan kerana kalau kita lihat dari segi amount yang diberikan walaupun ada peningkatan sedikit, tapi kita perlu bersyukur jugalah kerana sukan masih lagi orang kata mendapat peruntukan yang sewajarnya lah yang perlu kita berikan tumpuan terutama untuk orang kata memacu pembangunan sukan di negara kita, dan pada akhirnya nanti dengan peruntukan yang diberikan itu kita akan dapat menghasilkan lebih banyak kejayaan terutamanya kepada atlet kita yang akan orang kata menggunakan peruntukan tersebut ataupun dapat menggunakan peruntukan tersebut supaya kita bangkit kembali dalam sukan ni lah. Baik Datuk. Di antara dalam pembahagian dana tersebut 134 juta dibahagikan dalam pemerkasaan sukan berprestasi tinggi. Apa mungkin agenda atau program-program yang bakal dilaksanakan nanti? Ya, kita tengok kalau sukan berapa kita katakan berprestasi tinggi dia merujuk kepada program podium umpamanya kalau kita pernah dulu kena tempias sedikit apabila peruntukan podium itu tidak dimasukkan dalam belanjawan sukan. Saya rasa ada isu dalam 2-3 tahun lepas pada waktu itu ia akan menjejaskan sebenarnya ramai atlet, berapa ratus atlet yang ada di Majlis Sukan Negara tu kalau peruntukan podium itu tidak diteruskan. Tapi kemudiannya kita dapat masa tu Dewan ataupun kita katakan Parlimen meluluskan bantuan kembali kan untuk kawal lebih kurang dalam 60 juta tak silap saya. Jadi ini penting sebenarnya peruntukan untuk orang kata atlet-atlet prestasi tinggi ni sangat penting sebab dia tidak akan terputus. Dia akan berterusan. You stop tahun ni ataupun tidak ada peruntukan tahun ni, dia akan efek performance atlet tu. Terutama untuk 2025 kita akan menghadapi Sukan SEA di Thailand nanti. Kalau peruntukan ni ada masalah, tak dapat peruntukan yang secukupnya, kita tahu program latihan, program menyertai pelbagai persiapan pertandingan dan sebagainya sebelum menghadapi Sukan SEA ni sudah pasti akan terjejas. Jadi penting ni sebenarnya untuk peruntukan prestasi tinggi memang tidak akan terputus. Memang perlu ada dan perlu digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan Datuk, kalau kita lihat 136 juta juga diperuntukkan bagi menyelenggara, menaik taraf dan membina kemurahan sukan, dan saya kira ini juga pasti membantu kepada perkembangan atlet antarabangsa mewakili negara dan juga perkembangan sukan gaya hidup sihat itu di kalangan rakyat juga. Pandangan Datuk? Ya, kadang-kadang kita ni ada facilities yang besar tetapi kita akan bercakap tentang kos penyelenggaraan yang tinggi. Kalau kita ada prasarana yang baik, umpamanya macam kita ada kompleks sukan negara, tetapi jika kerja tidak dapat menampung kos penyelenggaraannya, sudah pastilah prasarana itu akan rosak, prasarana itu tidak akan kekal pada spek antarabangsa, dan ini sudah pastilah akan bukan saja memalukan kita umpama macam isu padang rumput dan sebagainya. Jadi benda-benda ni memang setiap tahun memang perlu ada sebab kita tidak boleh mengharapkan kita boleh generate income daripada aktiviti sampingan yang boleh membantu kepada menggunakan pendapatan tersebut untuk menyelenggara kita punya facilities. Jadi peruntukan daripada kerajaan memang perlu ada sebab kita hebat dalam apa acara sukan sekalipun, tetapi kalau facilities kita uzur, facilities kita teruk, rumput kita teruk, jadi dekat mana image kita nak letak? Betul. Baik. Dan Datuk, kalau kita lihat peruntukan kali ini bukan sahaja melihat kepada sukan yang berprestasi tinggi, namun sukan kriket juga diberi tumpuan iaitu 1 juta ni. Komen Datuk? Ya. Sebenarnya sukan kriket ni satu sukan yang sangat istimewa. Kita jarang dengar kriket ni meminta bantuan sana, meminta bantuan sini. Tetapi dari segi program pembangunan berjalan dengan baik, begitu baik sekali. Terutama kalau kita dapat lihat sokongan yang diberikan oleh pihak korporat. Kalau kita tengok, kita ada Persatuan Kriket Malaysia, kita ada dia punya oval dia ataupun lapangan dia macam di UKM tu dengan bangunannya baik, fasilitiesnya baik. Tetapi sukan itu dari segi visibility ni agak tidak begitu menyelah. Tetapi program pembangunan berjalan dengan begitu baik. Cuma kejayaan yang kita belum begitu nampak ketara. Jadi saya merasakan bahawa
peruntukan RM1 juta diberikan kepada sukan kriket ni satu penanda aras baru, dan kita mengharapkan ia akan merangsang Persatuan Kriket Malaysia, skuad kriket kita untuk membangunkan sukan kriket ini. Seterusnya kita dapat ketengahkan pasukan kebangsaan kita untuk mencipta nama di peringkat antarabangsa. Itu yang paling penting. RM1 ni bukan bagi saja ni. Faham. Okey, bercakap tentang pasukan kebangsaan ni, saya tertarik dengan 15 juta yang diperuntukkan untuk pasukan Harimau Malaya ini. 15 juta itu, adakah ia cukup untuk memperkasakan kembali sukan bola sepak negara? Bagi 100 juta pun tak cukup. Okey, faham. Tetapi 15 juta dalam, kalau kita bercakap tentang bola sepak ni, kos dia sangat tinggi. Untuk menguruskan sebuah pasukan kebangsaan tu sangat tinggi. Tetapi keistimewaan yang diperolehi oleh FAM ni, mestilah banyak persatuan sukan rasa macam kenapa bagi dekat FAM, mana pencapaiannya kan, itu dari segi kewajaran. Tetapi kalau kita melihat dari aspek yang positif, 15 juta ni diberikan kepada FAM, ada objektif dia di situ. Ada matlamatnya. Kena majukan betul-betul skuad kebangsaan itu, gunakan, kita tahu peruntukan untuk melantik jurulatih ni satu kos yang sangat tinggi. Boleh saja kita lantik jurulatih daripada mana-mana pun, ataupun di jurulatih tempatan. Tetapi mungkin ada kerisauan dekat situ, adakah jurulatih tempatan nanti mampu mengangkat status skuad kebangsaan kita. Dan dekat situ juga diletakkan satu lagi penanda aras, iaitu kita kena juga melihat kepada tim pembangunan kita bawah 18, bawah 13. Bagi saya 15 juta tu, kalau saya personally, saya lebih suka kalau dia lebih banyak diberikan perhatian kepada yang pembangunan ni, 18, 13 ni kan, skuad kebangsaan yang di peringkat bawah umur ni. Sebab kita tahu skuad Harimau Malaya yang ada sekarang ni, kebanyakan pemain dah di penghujung usia. Pemain naturalisasi dan juga pemain warisan kita. Jadi setahun dua lagi, 2-3 tahun lagi mungkin mereka tak dapat mempamerkan prestasi yang berada pada tahap yang optimum. Jadi saya bagus 15 juta, tetapi kalau nak cakap pasal cukup tak cukup, memang tak cukup. Tetapi gunakan sebaik-baiknya untuk melihat kepada hala tuju yang jelas. Akar umbilah. Okey, bagaimana pula dengan kalau kita tukar tampuk pemimpinan FAM itu sendiri? Adakah ia akan menjadi satu perkara yang membuatkan kita semakin kuat ataupun apa? Dia tergantung juga. Tetapi kalau kita kata itu bukan jaminan lah, bukan jaminan yang sebenarnya. Tetapi kalau semua pemegang-pemegang taruh bola sepak negara kita merasakan bahawa mereka perlu menukar pucuk kepimpinan yang mungkin akan melahirkan lebih banyak idea baru, lebih mempunyai hala tuju yang jelas, itu mungkin salah satu solusi. Itu salah satu solusi. Tetapi itu bukan jaminan sebenarnya. Tetapi yang paling penting sekali adalah kalau kita perlukan perubahan, kita perlu buat. Baik, faham. Baik Dato', untuk peruntukan 15 juta yang kita sebutkan tadi diberikan kepada pasukan Harimau Malaya ini, diberikan oleh Malaysia untuk membantu pasukan bola sepak Malaysia. Tapi adakah ini dilakukan di negara-negara luar lain ataupun Malaysia saja melakukan demikian? Kita kalau nak cakap tentang peruntukan yang diberikan secara langsung kepada sebuah persatuan sukan ni, ada negara luar juga bagi. Ada negara luar juga memberikan peruntukan malah lebih banyak daripada itu. Umpamanya macam kalau kita lihat kepada Korea, bila mereka mengumumkan bajet sukan mereka ataupun belanjawan sukan mereka, mereka memang memberikan begitu banyak sekali, kita katakan, peruntukan kepada persatuan-persatuan sukan kebangsaan mereka untuk menjalankan liga, menghidupkan kembali liga, terutama selepas pasca COVID. Kalau kita tengok, begitu juga dengan beberapa negara lain. Tetapi kita ni, skop sukan kita taklah sebesar mereka. Mereka punya sukan, belanjawan sukan setahun pun sampai bilion ringgit kalau ikut di Malaysia. Kita ni baru 230 juta. Itu pun mungkin bagi saya, sukan ini kalau kita nak anggap dia sebagai satu industri pun tak berapa jelas. Tak berapa jelas. Jadi kita buatlah apa yang kita mampu dengan berapa yang kita ada. Itulah maksudnya dekat sini. Baik. Dan Datuk, kalau Datuk cakap tentang menjadikan satu sukan ini sebagai satu industri, 20 juta diperuntukkan untuk memperkasakan e-sukan. Pendapat Datuk? Kalau tak silap saya, belanjawan dulu memberikan 30 juta untuk menggalakkan syarikat-syarikat antarabangsa luar supaya orang kata mengembangkan sukan e-sport dengan menjadikan Malaysia sebagai hub untuk e-sport. Tapi saya lihat perkara ini mungkin benefitnya lebih banyak diperolehi oleh
syarikat-syarikat luar. Tetapi sekarang kontinu 20 juta ni sebenarnya dulu pun pernah diberikan masa zaman Menteri Yang Berhormat Said Saddiq dulu pun bagi 20 juta juga untuk merangsang sukan e-sport. Jadi 20 juta yang diberikan kepada e-sport ni kita dapat lihat dekat sini memang terutama dengan kejayaan kita dalam sukan e-sport, ini sukan orang muda sekarang. Tapi kita bukan mengharapkan kita sekadar membelanjakan untuk sukan e-sport ni, tetapi pada waktu yang sama kita mengharapkan pulangan sebenarnya. Kita perlu mengharapkan pulangan ini kepada sektor ekonomi kita juga. Jangan kita memberi 20 juta kepada sukan e-sport tetapi yang mendapat benefit yang maksimum ataupun benefit yang besar itu adalah kepada operator-operatornya saja. Jadi yang ini yang perlu kita lihat. Kita pun tak nak ada benda-benda yang orang kata tidak memberikan sumbangan kepada pengguna akhirnya ataupun playersnya, tetapi lebih hanya kepada bisnes itu sendiri. Jadi kita harapkan 230 juta itu akan dimanfaatkan sebaiknya pastinya untuk pembangunan sukan di negara Malaysia kita juga. Betul. Baik Datuk, kita nak ucapkan terima kasih hari ini bersama dengan kami Datuk Dr. Pekan Ramli, penganalisis sukan, berbicara berkenaan tentang merealisasikan Belanjawan 2025 fokus kepada sukan negara. Betul, dan kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, anda semua jangan ke mana-mana. Baiklah, Anugerah Sri Angkasa 2024 kembali menghangatkan tanah air kita dan pastinya satu anugerah yang akan memartabatkan dan mengiktiraf semua pemain industri di Malaysia. Betul, dan untuk berbicara dengan lebih lanjut tentang Anugerah Sri Angkasa 2024, kita bersama dengan Timbalan Menteri Komunikasi YB Teo Ni Ching yang berada di studio bersama kita hari ini. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih atas jemputan ini juga. Baik. YB, Anugerah Sri Angkasa ataupun ASA ini telah dianjurkan sejak tahun 1972 dan ia merupakan satu inisiatif yang sangat penting melalui Kementerian Komunikasi dalam mengiktiraf dan memartabatkan industri. Baik, boleh YB kongsikan tentang latar belakang ASA 2024 ini? Okey, ASA 2024 ini sebenarnya kali terakhir yang kita menganjurkan program ini adalah pada tahun 2022. Pada masa itu adalah kali ke-35 kami menganjurkan program ini. Dan pada tahun 2023, Jemaah Menteri telah meluruskan dan membuat satu keputusan bahawa ASA ini akan dianjurkan setiap 2 tahun. Jadi, untuk tahun ini, ASA akan dianjurkan pada 26 hari bulan Oktober, iaitu hari Sabtu yang akan datang ini. Dan kali ini ini memang merupakan satu inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi di mana kita nak memberi pengiktirafan kepada semua pemain dalam industri ini. Dan yang berbeza sikit dengan yang ataupun negara-negara yang lain, anugerah ini berdasar kepada kualiti dan bukan sahaja kita pandang kepada populariti dia. Baiklah, untuk setiap kali diadakan Anugerah Sri Angkasa ini ada tema yang akan dibawakan. Jadi bagaimana untuk kali ini YB? Kali ini kita dapat idea daripada diamond yang bling-bling dan juga sapling. Yes, betul. Jadi tema pada tahun ini adalah kilauan prestige citra kegemilangan. Saya rasa ini kalau kita boleh link dengan diamond, berbawa maksud bahawa
bahawa keunggulan, keistimewaan, eksklusif dan juga menunjukkan dedikasi daripada pemain industri, kesungguhan mereka dan sebagainya. Jadi ini merupakan tema untuklah asal tahun ini. Okey, baik. Bagaimana sebenarnya industri kreatif ini boleh menjadi salah satu pemangkin kepada lonjakan ekonomi Malaysia? Bagi kami, industri kreativiti ini sebenarnya sangat-sangat penting. Sasaran kementerian dan juga kerajaan adalah menjelang tahun 2025 kami dah nampak bahawa industri ini boleh menyumbang 31.9 bilion ringgit kepada GDP kami. Dan oleh sebab itu kita perlu pastikan bahawa industri ini bolehlah berkembang setiap tahun pada satu kadar 3.6% setiap tahun sepanjang RMK ke-12. Jadi kita nak berilah pengiktirafan kepada industri ini, pemain dalam industri ini, supaya mereka bolehlah menghasilkan produk-produk ataupun kandungan-kandungan yang lebih kreatif. Mungkinlah pemenang-pemenang antaranya bolehlah bawa produk mereka pergi ke peringkat antarabangsa dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu, dalam pandangan saya, pengiktirafan dan juga galakan kepada pemain industri. Dan untuk kali ini dan tahun ini berapa jumlah kategori yang bakal dipertandingkan dan kategori mana yang mungkin jadi tumpuan YB, silakan. Tahun ini kami ada 60 kategori. 40 adalah kategori TV. 16 adalah untuk radio. Dan kami juga ada 4 kategori baharu, iaitu drama bersiri dan juga kandungan video dan juga podcast. Jadi ini 4 kategori ini adalah kategori yang baharu. Dan selain daripada ini, kami juga ada 2 kategori yang tanpa dipertandingkan. Tanpa dipertandingkan kerana ini akanlah dipilih oleh juri, iaitu Tokoh Angkasa dan juga Sri Angkasa dan jugalah anugerah pilihan khas juri. Jadi ini adalah 2 kategori yang tak perlu dipertandingkan. Tetapi untuk tahun ini kita memang nampak bahawa pertandingan ataupun permohonan yang telah disampai memang meningkat sebanyak 17%. Wow. Jadi untuk tahun ini kami menerima 1,860 permohonan daripada pemain-pemain industri. Jadi respon yang sangat-sangat memuaskan. Bagus. Baik, bercakap tentang penjurian ASA ini, YB, bagaimana ASA ini memastikan penjurian ini dilaksanakan secara adil dan berwibawa? ASA ini dulunya sebenarnya dianjurkan oleh RTM. Tetapi kami buat sedikit perubahan. Kerana apabila dianjur oleh RTM, mungkinlah ada orang yang rasa bahawa jadilah RTM akan jadi pemenang yang besar. Jadi kita tahun ini kita dianjurkan oleh kementerian. Dan kita memang melantik juri-juri dari luar. Kita akan lantik mereka pakar-pakar profesional, tak kira lah mereka dari bidang akademik ataupun pemain-pemain industri yang berkelayakan. Kerana kita rasa bahawa lebih fair dan lebih adil kalau kita mengajak mereka yang datang dari industri ini untuklah buat pemilihan. Dan seperti yang saya sebut lebih awal sikit, kita fokus kepada kualiti. Kita fokus kepada kualiti dan kita tidak memandang kepada populariti sahaja. Okey, dalam anugerah Sri Angkasa tahun ini ada sesuatu yang cukup menarik, iaitu anugerah podcast terbaik. Betul. Jadi mungkin YB nak komen sedikit tentang yang baru diwujudkan bagi tahun ini. Saya rasa kategori podcast memang merupakan kerana podcast memang merupakan media baharu. Mungkin 2 tahun dahulu podcast pun tak berapa ramai orang yang dengar podcast, tetapi kita nampak bahawa kerana ini telah menjadi satu media baharu yang cukup popular dan kita juga nak menggalakkan pemain industri kita untuk menghasilkan podcast yang berkualiti. Sebab itu kami tambah kategori baharu ini, iaitu podcast baharu. Dan kita harap bahawa yang ini boleh memberilah galakan, pengiktirafan kepada mereka yang menghasilkan podcast yang berkualiti dan juga lebih ramai pemain-pemain industri bolehlah mungkinlah invest lebih banyak dalam bidang ini supaya kita juga boleh menghasilkan podcast, kandungan-kandungan podcast yang juga membanggakan kita semua. Baik, YB, pengiktirafan mungkin sesuatu yang kita suka, tetapi kalau ada ganjaran, kemenangan dan sebagainya,
itu lebih baik. So apa yang Mesti. ditawarkan oleh ASA 2024 ini? Mesti. Jadi untuk 60 kategori yang saya sebut 40 daripada TV, 16 daripada radio dan 4 kategori baharu, mereka pemenang akan dapat trofi. Dan selain daripada trofi, jugalah mereka akan dapat wang tunai sebanyak RM5,000. Wow. Dan juga untuk kategori drama TV terbaik, selain daripada trofi dan juga wang tunai, mereka juga akan dapat di bawah insentif dana kandungan kreatif satu jumlah sebanyak RM200,000. Supaya kami harap bahawa denganlah dana ini, mereka boleh teruslah menghasilkan kandungan drama yang kualiti. Selain daripada itu, juga untuk dokumentari TV yang terbaik, mereka juga akan bawa pulang dana sebanyak RM150,000. Jadi di sini saya juga ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada penaja-penaja kita sepertilah DRB Hawicom, sepertilah Habib Jewels, TMB, TM Telekom Malaysia dan Root K Malaysia, kerana tanpalah tajaan daripada mereka, saya rasa tajam mereka merupakan satu pengiktirafan kepada industri, penghargaan kepada industri dan juga menjayakan, sama-sama kita menjayakan ASA 2024. Hadiah yang begitu menarik sekali untuk ASK 2024 ini. Pastinya orang kata apa, banyak sesuatu yang menarik akan berlaku pada malam tersebut, ya. Betul. Dalam penganjuran setiap tahun pastinya ada sasaran yang ingin dicapai. Jadi mungkin untuk tahun ini apa, YB? Kami harap bahawa denganlah anjuran ASA ini, kita boleh hantar mesej yang positif dan semangat yang positif untuk pemain-pemain industri. Kita menganjurkan asal 2 tahun sekali. Jadi apa yang produk ataupun kandungan yang telah dihantar kepada kami adalah kandungan yang disiarkan antara tahun 2022 hinggalah tahun 2023. Saya rasa ini adalah zaman selepas COVID. Selepas COVID. Jadi ini bagaimana kita overcome apabila COVID, semasa COVID banyak yang hilang kerja. Banyak artis-artis ataupun kru-kru yang hilang kerja kerana COVID masa tu. Memang semua banyak orang yang kerja kat rumah dan tak boleh keluar dan sebagainya. Jadi selepas COVID, bagaimana kita nampak bahawa industri ini kembali dengan begitu kuat dan menghasilkan begitu banyak kandungan yang menarik, kualiti tinggi. Saya rasa sudah sampai masa untuk kita bagi satu pengiktirafan kepada semua. Jadi kami harap bahawa pada 26 hari bulan Oktober ini, satu malam, pukul 9 malam, yang dapat kad jemputan, bolehlah pergi ke PICC. Tetapi yang tidak dijemput, tak apa, juga bolehlah ikutan siaran live, tak kira lah kat Facebook ataupun di TV2 dan juga lah social media, Kementerian Komunikasi ataupun LTN dan sebagainya. Kerana saya rasa ini memang merupakan event yang paling glamour, untuk industri ini. Baik, YB, adakah YB salah seorang daripada juri untuk kategori ini? Bukan. Saya bukan pakar, jadi saya tidak berkelayakan untuk menjadi juri. No, jadi saya rasa biarlah kita percaya penilaian juri-juri kami. Bukan kerana saya Timbalan Menteri ataupun YB Fahmi sebagai Timbalan Menteri, kami duduk dan menjadi sebagailah dalam panel juri dan menjadi juri. Tak, saya rasa lebih sesuai untuk kita lantik orang dari luar kerana mereka, saya percaya mereka tak bias dan akhirnya mereka lebih faham industri ini dan mereka bolehlah buat penilaian dan lebih profesional. Okey, baik YB. Untuk anugerah Sri Angkasa ini, kita adakan di Malaysia. Adakah mungkin ada plan jangka panjang yang mungkin nak bawa anugerah ni ke peringkat antarabangsa juga mungkin? Saya rasa di peringkat antarabangsa sebenarnya memang banyak. Jadi ini saya rasa satu cara bahawa apabila kita nampak production di Malaysia ini cukup baik. Jadi mereka juga boleh hantar produk mereka pergi ke anugerah-anugerah antarabangsa. Dan saya rasa untuk kandungan kreatif ataupun industri ini, sepertilah drama ataupun movie, kami selalu dapat recognition ataupun pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Kami nampak bahawa movie sepertilah Abang Adik telah dipilih oleh Lafinas untuklah menyertai dalam Oscar tahun depan. Kita nampak dia juga dapat banyak award di peringkat antarabangsa. Dan sebelum ini Tiger Strike dan selainnya. Jadi di Malaysia saya rasa kami mempunyai kru yang cukup hebat.
kami ada production team yang cukup hebat. Jadi apabila kita teruslah memberi semangat dan peluang kepada mereka, of course kita juga perlu bantu mereka dari segi dana, sebab tu kita juga dapat dana kandungan kreatif untuk membantu industri ini dan juga pemain-pemain industri. Jadi saya percaya bahawa kami pemain-pemain industri dari Malaysia it's not a dream untuk mereka dapat pengiktirafan antarabangsa juga. Baik, terima kasih YB atas perkongsian tentang Anugerah Sri Angkasa, dan diharapkan anda semua yang ingin mendapat maklumat lanjut mengenai Anugerah Sri Angkasa ini boleh sahaja ke www.anugerahsriangkasa.gov.my. Dan itu saja yang dapat kami kongsikan. Jangan lupa Sabtu ini secara langsung di kaca televisyen TV2, RTM, YouTube dan Facebook Live Kementerian Komunikasi pukul 9 malam. Dan pasti kita hari ini berterima kasih banyak-banyak kepada YB Teo Nii Ching, Timbalan Menteri Komunikasi, dan orang kata tak sabar nak tengok kehangatan malam Anugerah Sri Angkasa 2024. Jadi dengan itu kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih anda setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Saliha Azmi dan saya Herlina Pallavi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.